Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Bertemu kita sekali lagi dalam kelas pendidikan Islam bagi kelas tahun 2. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari satu bidang dalam bidang ibadah dalam tajuk bacaan sunat solatku. Baiklah, sebelum kita kenali dan ketahui dengan lebih lanjut lagi bacaan sunat dalam solat, marilah kita memahami serba sedikit secara ringkas perkara-perkara sunat di dalam solat. Perkara sunat di dalam solat terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah sunat ab'ad dan yang kedua adalah sunat hayat. Sunat ab'ad merupakan sunat yang dilakukan semasa solat yang jika tertinggal melakukannya disunatkan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali setelah selesai bacaan tahiyat akhir dan sebelum salam. Ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa. Manakala sunat hayat merupakan perkara sunat yang dilakukan semasa solat yang jika tertinggal melakukannya tidak perlu sujud sahwi. Baiklah, pembelajaran kita hari ini berfokus kepada bacaan-bacaan sunat dalam solat. Bacaan-bacaan sunat dalam solat terbahagi kepada 13 perkara. Mari kita lihat satu persatu perkara-perkara sunat tersebut. Perkara pertama merupakan membaca doa iftitah. Mari kita baca bersama-sama. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baiklah, perkara kedua, mari kita lihat bacaan sunat dalam solat ialah membaca ta'awuz secara perlahan sebelum membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lihat pula perkara yang ketiga, bacaan sunat dalam solat, iaitu membaca amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Amin. Perkara sunat yang seterusnya adalah perkara yang keempat, iaitu membaca surah selepas membaca surah Al-Fatihah dan amin. Apakah surah-surah yang perlu dibaca? Apa-apa surah yang telah kita hafaz di dalam Al-Quran, sebagai contoh surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas dan sebagainya, boleh dibaca selepas membaca surah Al-Fatihah di dalam solat, terutamanya dalam rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Kemudian perkara yang kelima, bacaan sunat dalam solat adalah membaca Al-Fatihah dan surah secara kuat pada solat subuh, maghrib dan isyak. Bagi solat maghrib dan isyak, dalam 2 rakaat yang pertama perlu dibaca kuat. Ia merupakan bacaan sunat ataupun perkara sunat yang kita boleh lakukan. Seterusnya, perkara yang keenam bacaan sunat dalam solat adalah
membaca takbir intiqalat ketika berpindah ke perbuatan lain. Bacaannya adalah Allahu Akbar. Maksudnya di sini menyebut takbir Allahu Akbar dari qiyam ke rukuk, iktidal ke sujud dan seterusnya. Kita boleh membaca takbir intiqalat iaitu Allahu Akbar. Kemudian kita lihat pula perkara yang ketujuh, bacaan sunat dalam solat adalah membaca tasbih rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Yang disunatkan untuk membaca sebanyak 3 kali. Seterusnya kita pergi pula kepada perkara yang ke-8 bacaan sunat dalam solat, iaitu membaca bacaan ketika bangun daripada rukuk, iaitu Sami'allahu liman hamidah. Saya ulang sekali lagi, Sami'allahu liman hamidah. Perkara yang ke-9 bacaan sunat dalam solat adalah baca ketika iktidal, iaitu bacaan ketika berdiri tegak selepas rukuk. Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Seterusnya bacaan sunat dalam solat untuk perkara yang ke-10 adalah membaca tasbih sujud, iaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Disunatkan juga untuk membaca sebanyak 3 kali. Seterusnya kita lihat pula perkara yang ke-11 untuk bacaan sunat dalam solat adalah membaca bacaan duduk di antara 2 sujud, iaitu bacaannya kita sama-sama baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita lihat pula perkara yang ke-12 untuk bacaan sunat dalam solat, iaitu membaca selawat Ibrahimiyah selepas solat ke atas Nabi semasa tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir, iaitu mari kita baca bersama-sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan kita lihat pula perkara yang terakhir dalam bacaan sunat yang dalam solat, iaitu perkara yang ke-13, ialah memberi salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga video kali ini memberi manfaat kepada semua dan sama-sama kita dapat beramal ketika melaksanakan solat. Dan pesanan saya sebelum saya mengakhiri kelas saya pada hari ini, sama-samalah kita yang pertama perlu menjaga solat yang 5 waktu, dan seboleh-bolehnya kita jaga solat di awal waktu. Dan yang kedua, kita banyakkan mengaji Al-Quran, sekurang-kurangnya 1 hari 1 muka. Dan yang ketiga, kita banyakkan berbuat amal-amal soleh, sama ada buat baik kepada ibu bapa, kepada orang yang lebih tua, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-sebesar perkara. Sebagai contoh, tolong membasuh baju, tolong membasuh pinggan, tolong membasuh sidai kain dan sebagainya. InsyaAllah
amalan-amalan tersebut akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi kita ganjaran pahala dan masukkan kita ke dalam syurganya dengan rahmatnya di akhirat kelak, insya-Allah. Saya akhiri kelas saya pada hari ini dan saya minta maaf atas kekurangan saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu, yang kurang itu adalah disebabkan kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.